Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Kertas kerja saya yang akan dibentangkan ini adalah melihat tentang hubungan sinema dan Islam dari perspektif genre. Perhubungan persoalan tentang hubungan sinema dan Islam ini dan kategori ataupun label tertentu seperti sinema Islam dan filem Islam semakin rancak diwacanakan sejak akhir-akhir ini, sama ada dalam ruang lingkup popular maupun akademik. So, dengan menjejaki hubungan antara sinema dan Islam, perbincangan ini tidak sama sekali cuba untuk mentakrifkan ataupun melabelkan sinema sebagai ataupun filem sebagai filem Islam, tetapi kertas kerja ini cuba untuk melihat dan menjejaki hubungan antara sinema dan agama, iaitu sinema dan Islam. Ramai para sarjana di Barat terutamanya telah menulis dan cuba juga untuk mewacanakan antara hubungan sinema dan agama, kerana pandangan mereka sinema dan agama ini mempunyai beberapa persamaan. Antaranya adalah keupayaan kedua-dua aspek ini menyampaikan naratif, seperti juga sinema, agama juga seperti Islam contohnya. Kalau kita melihat kitab suci Al-Quran kita kaya yang mengandungi naratif, pelbagai naratif. Antara yang lain adalah juga kerana medium sinema itu melibatkan aspek audio-visual, aspek moving image ataupun gambar bergerak. Jadi sinema berupaya juga mengungkap makna-makna tertentu menerusi image-image, tanda-tanda ataupun simbol-simbol yang dipaparkan, menerusi naratif yang disampaikan. Jadi ini juga ada persamaan dengan antara sinema dan juga agama. Kertas kerja saya ini sebenarnya ingin menghujahkan segala persoalan dan wacana tentang hubungan antara sinema dan Islam, ataupun yang seringkali dilabelkan sebagai filem Islam atau sinema Islam. Hujahannya adalah segala wacana dan persoalan ini berlegar di dalam konteks ataupun dalam ruang lingkup kerangka konsep dan juga kerangka teori genre. Jadi bahagian pertama kertas ini cuba melihat persoalan wacana Islam, sinema Islam dalam konteks takrifan yang melihat genre sebagai satu bentuk taksonomi. Taksonomi adalah amalan mengklasifikasikan sesuatu ataupun mengkategorikan sesuatu, dan juga melibatkan isu-isu seperti klasifikasi, pengkategorian ataupun label. Bahagian kedua pula akan cuba mengklasifikasikan 3 kategori besar ataupun 3 kategori umum yang dapat memperlihatkan hubungan sinema dan Islam. Jadi bahagian pertama ini melihat hubungan sinema dan Islam. Saya ingin membawa seri-seri untuk melihat persoalan dan konsep genre sebagai satu bentuk taksonomi itu, pengkategorian, label dan sebagainya. Mengapakah persoalan taksonomi ini penting dalam mentakrif dan mewacanakan sesuatu genre itu? Persoalan ini relevan jika kita melihat genre seperti genre filem sebagai satu institusi sosial dan budaya. Antaranya sesuatu label atau genre seperti jika kita menganggap filem Islam atau sinema Islam sebagai satu genre contohnya, ia relevan dan itu tujuannya digunakan untuk mentakrifkan label ini ataupun untuk mengkategorikan dan juga atau mengklasifikasikan karya-karya ini. Pertamanya, ini ada beberapa perkara bila kita melihat hubungan sinema dan Islam, kerana banyak wacana dan persoalan seringkali cuba untuk mentakrifkan dan juga memberi ciri-ciri ataupun mencirikan apa itu filem Islam, apa itu sinema Islam. Ini juga boleh dilihat dalam konteks genre sebagai satu set atau satu sistem jangkaan-jangkaan formal. Genre as systems or set of expectations. Ini dikaitkan juga dengan harapan, jangkaan dan juga pleasure ataupun kepuasan yang diinginkan penonton.
Jadi ini melibatkan selalunya persoalan penonton yang akan berbalik kepada sesuatu genre itu, menonton sesebuah genre secara berulang-ulang. Ia juga dilihat dalam sebagai satu bentuk ritual, di mana di barat, di dalam bahasa Inggeris, genre juga sering digantikan dengan istilah cycle untuk menunjukkan satu bentuk ritual ini. Dan dalam konteks ini, ia melibatkan penonton akan membaca ataupun menerima sesuatu teks itu seperti filem dengan pandangan dan persepsi yang berbeza. Ini melibatkan di dalam konteks pengajian sinema atau pengajian film studies, ada teori dan juga ada kajian yang dipanggil sebagai film resepsi filem, yang meneroka penerimaan dan juga sambutan bagaimana penonton membaca ataupun mentafsirkan satu teks media atau filem itu. Ada kajian, saya ingin membawa perhatian saudara-saudari di Indonesia contohnya. Dalam kertas kerja saya hari ini, saya ingin bawa banyak contoh dari Indonesia kerana wacana tentang sinema dan Islam ini sangat rancak di sana semenjak tahun 80-an sehingga sekarang, dan juga beberapa contoh dalam konteks sinema tempatan, sinema Malaysia. Kajian dilakukan oleh Haryadi daripada Jenderal Sudirman University. Beliau mengkaji tentang penerimaan resepsi penonton remaja Muslim di Indonesia dengan cuba membandingkan dua buah filem yang digelar filem Islami ataupun filem religi. Satunya Ayat Cinta arahan Han Bramantio dan satu lagi adalah Ketika Cinta Bertasbih arahan Khairul Umam. Setelah beliau melakukan kajian ini, beliau menyimpulkan dan merumuskan yang remaja Indonesia ini rata-ratanya memilih filem Ketika Cinta Bertasbih sebagai lebih Islami secara umumnya daripada ayat-ayat cinta. Ini menunjukkan setiap penonton individu itu mempunyai jangkaan yang berbeza-beza. Saya percaya di kalangan saudara-saudari juga akan ada saudara-saudari akan mentafsir dan menerima sesebuah filem itu. Terutamanya kalau kita letak label filem Islam ni, mungkin penerimaan saudara-saudari tidak sama dan akan berbeza-beza antara satu sama lain kerana bergantung kepada latar belakang, tahap pengetahuan kita dan banyak lagi ya. Yang keduanya, jika diletakkan label ni dalam konteks taksonomi ni, label atau genre ini sering digunakan sebagai satu alatan atau mekanisme pemasaran bagi sebuah industri perfilman itu. Jika kita melihat satu industri perfilman besar seperti Hollywood contohnya, genre ini digunakan sebagai satu kaedah untuk popular market segmentation, segmentasi pemasaran popular yang digunakan untuk menjual filem-filem yang dihasilkan. Dengan sebab itu, bila digunakan genre ini dalam press release contohnya, di dalam poster-poster ataupun dalam trailer-trailer tertentu akan dilabel-labelkan dan digunakan genre ini untuk menarik perhatian dan juga peminat-peminat terhadap genre-genre yang spesifik ini. Sebab setiap genre itu Hollywood sudah maklum yang sudah ada pengikut dan peminat genre yang tersendiri. Jadi ini juga sama seperti ini, kerana genre ini digunakan juga untuk sebagai alatan ataupun tool untuk memahami amalan ataupun praktis bisnes yang bersifat kapitalis ini, seperti Hollywood. Dan ini juga berlaku, contoh yang ketara adalah di Indonesia ketika ini, dengan lambakan dan populariti filem-filem yang dilabelkan sebagai filem Islami ataupun filem religi, seperti yang disebutkan tadi, Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab Cinta, Syahadat Cinta dan banyak lagi lah. Dan ini semuanya adalah label-label yang dijual dan digunakan dalam wacana popular, malah telah digunakan sekarang dalam wacana peringkat akademik di Indonesia. Di Malaysia juga ada percubaan sedemikian seperti dilakukan oleh syarikat MIG. Contohnya adalah filem 7 Petala Cinta arahan Azhari Zain 2011. Dia menggunakan tagline filem romantik Islamik di dalam poster dan juga trailernya. Jadi ini adalah kaedah inilah. Ini antaranya yang digunakan sebenarnya dalam sebuah industri, sebuah industri yang bersifat kapitalis ini untuk jual produk. Yang ketiganya,
Persoalan taksonomi ni juga kita boleh lihat dalam konteks kita perlu bertanya mengapa lagi label-label ini dan juga konsep-konsep ini diperlukan sebenarnya. Selain itu, saya menjejaki yang ketiganya adalah kategori ataupun genre ini boleh saja membawa fungsi ideologi ataupun dalam istilah bidang-bidang akademik tertentu dipanggil sebagai politic identity, ya. Identity politics. Genre juga berperanan menyebarkan ideologi sama ada secara tersurat ataupun tersirat. Jadi ini juga boleh dilihat dalam konteks bukan setakat genre yang popular ini saja. Ia juga melibatkan satu bentuk gerakan dan movement-movement tertentu. Ada penulisan oleh pengkritik filem kita yang agak terkenal, Saudara Mansur Putih, dalam sebuah jurnal tempatan yang bertajuk Muslim Cinema as an Antithesis to Hollywood, tahun 2007 kalau tak silap saya. Dalam makalahnya ini, Mansur telah mencadangkan untuk menubuhkan satu pusat dan juga satu industri perfilman yang dipanggil sebagai Muslim Cinema untuk menyanggah dan juga counter kepada sinema yang lebih hegemonik dan juga lebih dominan, iaitu seperti Hollywood yang sebagainya, yang menurut Mansur yang tidak Islami dan kadang-kadang cuba untuk merendah-rendahkan dan juga cuba untuk mengkritik Islam dan sebagainya. Ini saya melihat sebagai satu usaha untuk melawan ataupun resist ataupun counter satu pihak yang dominan. Ini juga kita boleh melihat dalam konteks wacana Islam secara umum, wacana yang umum tentang agama Islam, peranan agama Islam dalam konteks yang lebih global di dunia luar, di mana Islam seringkali diletakkan secara dikotomi itu, yang berlawanan seperti Islam melawan Barat, Barat adalah anti-Islam, Islam versus Barat dan sebagainya. Saya melihat mungkin percubaan Mansur ini adalah melihat sinema satu gerakan, filmmaking sebagai satu movement atau gerakan, seperti mana lahirnya label-label ataupun movement filem yang lain, seperti di Eropah, di Barat banyak lahir seperti feminist cinema untuk memperjuangkan hak-hak wanita ini. Lahirnya film-filmmaker di Eropah seperti Chantal Akerman, Agnes Varda, Sally Potter dan ramai lagi yang mewujudkan filem-filem yang bersifat feminis ini dan digelar feminist cinema ataupun women cinema kadang-kadangnya, dan juga yang lain-lain yang melibatkan pihak-pihak minoriti ataupun yang kurang berkuasa ataupun yang lebih lemah dan sebagainya untuk counter, resist dan melawan pihak yang lagi satu. Jadi ini melibatkan aspek hubungan kuasa ataupun power relations, seperti juga black cinema yang movementnya cuba untuk memperjuangkan representasi dan juga pemaparan kaum kulit hitam, African American di Amerika dan di UK dan sebagainya, dan juga sinema-sinema, gerakan sinema yang lain, third cinema, Dogma 95, diasporic cinema, parallel cinema di India dan sebagainya, dan banyak lagi. Jadi saya melihat artikel dan Mansur Putih ini adalah untuk mewujudkan satu sinema ni, Muslim cinema ni adalah untuk menyanggah dan counter sinema yang lebih dominan sebenarnya. Dan ini selalu kita lihat sebagai label-label yang lain. Mengapa kita perlu label dengan label Islam ini contohnya? Sekarang sudah ada butik muslimah kan, fashion Islam, Islamic Fashion Week, Islamic Banking, bank perbankan Islam dan segala banyak lagi lah. Ini juga saya lihat dalam konteks label ini sebagai penanda identity marker untuk membezakan kita dengan pihak yang lain. Tetapi kita perlu merenung dan berfikir semula sama ada label ini perlu atau tidak sebenarnya. Mengapa Islam saja perlu label ini dan sebagainya. Contoh yang lain adalah saya ingin mengambil senario sinema Indonesia kontemporari sekali lagi, iaitu filem Ayat Cinta yang telah dituntut 3 juta rakyat Indonesia mereka, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pegawai tinggi kerajaan beliau. Seorang jurucakap kepada Presiden Susilo Bambang ini menyatakan yang Ayat Cinta ini adalah satu bentuk antitesis kepada video berjudul Fitnah yang diterbitkan oleh seorang ahli parlimen Belanda, Geert Wilders, yang ditayangkan internet dulu, yang menuduh
ataupun menghina kitab suci Al-Quran sebagai mempromosikan keganasan. Malah Presiden Bambang sendiri memuji ayat cinta sebagai karya seni yang memaparkan budaya Indonesia dan memberi representasi Islam yang sebenarnya sebagai satu agama yang harmoni, toleransi dan ada keadilan. Jadi daripada persoalan taksonomi yang melibatkan 3 aspek yang saya sebut tadi, saya ingin berpindah kepada persoalan seterusnya, iaitu melihat genre filem ini ataupun label ini sebagai satu bentuk pertikaian garis padan. Kalau saya sendiri menerokai dan belajar tentang kajian genre ini seringkali dikaitkan sebagai satu fenomena garis padan. Genre is a boundary phenomenon. Genre ini seringkali berkisar ataupun berpusat pada persoalan kita meletakkan garis sempadan. Ambil contoh genre seram. Seringkali dikatakan tidak boleh keluar daripada ini. Kalau dah ini, garis sempadan ini akan jadi genre science fiction contohnya. Kalau garis sempadan ini sudah jadi genre fantasy contohnya, ataupun sudah jadi thriller, ataupun bagaimana. Ada yang sudah jadi rojak hybrid dan sebagainya. Jadi ini semuanya, pertikaian ini adalah persoalan border dispute, pertikaian garis pemisah ataupun garis sempadan. Jadi saya melihat filem tentang Islam dan juga ataupun filem Islam ini, kalau kita anggap sebagai satu label atau genre juga berkenaan dengan pertikaian garis sempadan ini. Seringkali kita meletakkan garis-garis ini. Ada pihak kata macam itu, ada pihak kata macam ini, dan ada pihak juga mengatakan kena mengikut tuntutan tertentu seperti garis panduan yang telah digariskan oleh hukum syariah dalam Islam contohnya. Jadi ini semua adalah persoalan border dispute. Dan ini juga kita boleh lihat satu lagi contoh dalam konteks sinema Indonesia. Sangat menarik ya. Di awal tahun 80-an lagi sudah diterbitkan beberapa buah filem yang bercorak keagamaan ini, seperti Sunan Kalijaga dan Shah Siti Jenar, Wali 9, Titan Serambut di Belah 7 dan sebagainya ini. Bila keluar filem ini, para ulama Indonesia telah memberi respon dan juga telah diadakan satu sesi dialog untuk membincangkan tentang peranan filem-filem keagamaan ataupun filem-filem yang berunsur dakwah ini pada ketika itu, era 1980-an Indonesia. Jadi para ulama Indonesia ketika itu telah mempertikaikan tentang fungsi dan peranan filem-filem dakwah seperti itu yang dihasilkan itu, kerana mereka kata mereka mempersoalkan yang aspek-aspek lain yang menyeluruh, termasuk aspek extra tekstual. Aspek extra tekstual ini adalah aspek-aspek yang bukan saja yang ada dalam teks ataupun konten filem itu, tetapi aspek-aspek luaran, termasuk aspek film mediating practices, amalan perantaraan filem juga, termasuklah produksinya, pembikinannya, pemasarannya, distributionnya, tayangannya, pemamerannya, sampai kepada consumption, penontonannya, perlu berlandaskan hukum-hukum syariah yang clear cut, yang terang dan jelas. Sehingga ke tahap mereka kata walaupun film itu bagus dan sebagainya, perlulah sehingga ke tahap diadakan pawagam yang ruang gelapnya memisahkan kelompok khalayak lelaki dan juga kelompok khalayak wanita perempuan, memisahkan. Dan antara lain juga disebut juga tentang tayangan filem-filem ini di pawagam juga tidak boleh sama waktu dengan masuknya waktu solat. Jadi mereka kata kena ambil kira semua ini sebenarnya. Pada ketika itulah ulama-ulama di Indonesia. Dan sehingga munculnya seorang ustaz menulis sesuatu tentang etika visual Islamik. Ustaz ini bernamanya Ustaz Ahmed Sarwat namanya. Dia telah menulis yang kesemua ini perlu diambil kira dan perlu diberi perhatian oleh para produser dan juga pembikin filem-filem di Indonesia. Kerana pada ketika itu juga antara lain filem-filem dakwah juga, mereka juga ada pelbagai corak dan genre-nya. Antara yang popular ketika itu juga adalah filem-filem musical yang menampilkan bintang dangdut terkenal Indonesia, Rhoma Irama, seperti Perjuangan dan Doa, Nada dan Dakwah,
Satria Bergitar dan sebagainya pada ketika itu. Para peminat dan penonton filem-filem Roma Irama ini begitu memuji dan juga mengakui yang filem-filem Roma Irama ini agak Islamik dan ada dakwah dia. Kerana identiti bintang, status bintang Roma sendiri dalam dan luar filem, imejnya adalah imej warak, seorang bintang yang warak. Tetapi para ulama pada ketika itu tidak bersetuju dengan filem-filem Roma Irama kerana hujahan ulama mengatakan walaupun ada unsur dakwah dan sebagainya, tetapi satu ada elemen muzik dangdut itu sendiri, dan yang keduanya adalah banyak babak-babak panas melibatkan pelakon-pelakon wanita yang berpakaian seksi dan sebagainya. Jadi ini para ulama kata tidak layak untuk jadi ini semua persoalan tentang border dispute. Di Malaysia juga saya ingin contoh sebuah buku tulisan Naim Ahmad, seorang profesor ada di kalangan penonton hari ini, Profesor Dr. Naim. Buku beliau filem Islam Satu Pembicaraan. Prof Naim juga membawa sentimen dan juga pandangan yang sama seperti lebih kurang samalah seperti ulama-ulama di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Prof Naim telah membezakan antara dua kategori besar, iaitu filem, satu dikenali sebagai filem Islam dan satu lagi filem berunsur Islam. Yang menurut Naim Ahmad, perbezaannya adalah yang berunsur Islam tu ada beberapa contoh di Malaysia ni, dan yang filem Islam yang betul-betul Islam tu, yang sebenarnya Islam, menurut beliau tidak ada lagi, kerana perlu mengikut lunas-lunas hukum hakam syariah itu yang mengambil kira segala aspek, walaupun aspek luaran sesebuah aktiviti ataupun amalan perfilman itu. Jadi ini saya juga ingin membawa saudara-saudari untuk berfikir sejenak tentang persoalan border dispute, persoalan genre ini, persoalan boundary line dan sebagainya ini. Bukan setakat sinema, bukan setakat sinema Islam atau filem Islam, tetapi filem Islam, tetapi agama Islam itu sendiri juga boleh dilihat, dan wacananya dan persoalannya sering berlegar dalam ruang lingkup konteks genre ini sebenarnya. Saya nak beritahu terutamanya persoalan mazhab. Ada mazhab tertentu, ada Sunni, Sunnah wal Jamaah, ada Syiah. Jadi ini semua ada pula di bawah mazhab Sunni, ada pula 4 school of thought yang berbeza juga, mengikut imam-imam yang berbeza. Jadi ini semua adalah persoalan dan juga wacana yang berlegar dalam konteks konsep genre sebenarnya. Kerana dunia dan kehidupan kita ni memang telah di-genre-genrekan sebenarnya. Bukan saja agama tetapi juga lihat sajalah persoalan ras, race, ethnicity kan, class, social class, gender, nation dan sebagainya, negara bangsa dan sebagainya. Semua ini adalah konsep ataupun bentuk-bentuk genre sebenarnya. Bahagian yang kedua, kertas kerja saya ini ingin meneliti pula dan juga hanya ingin melihat apakah filem-filem yang dah sedia ada. Jadi jangan salah faham, kertas kerja ini tidak ingin cuba untuk menetapkan ataupun menggariskan, memberi panduan-panduan tertentu, tidak. Hanya untuk melihat, saya melihat ada 3 kategori besar ataupun umum untuk kita kategorikan, memandangkan saya sudah bercakap tentang genre ini. 3 kategori besar yang memperlihatkan hubungan sinema dan Islam itu. Tetapi saya ingin menyatakan yang kategori-kategori ini tidak eksklusif. Ada filem yang sukar untuk dikelompokkan secara jelas ataupun clear cut, dan ada filem memang boleh dikelompokkan secara mudah. Jadi ini bergantung. Kategori pertama adalah filem-filem yang membuat pemaparan ataupun melakukan representation masyarakat Islam Muslim tertentu yang menyentuh aspek sejarah, politik, sosial budaya, latar tempat negara tertentu dan sebagainya. Jadi contoh-contoh filem ini adalah banyak negara ada melahirkan filem ini. Semerah Padi, arahan P. Ramlee, Sufi Sofia, Rahim Razali, Taish dan Laila, Raja Ahmad Alauddin, Titian Serambut di Belah Tujuh, Khairul Umam, para perintis kemerdekaan Asrul Sani, Judnya Din, Eras Jarod, Laskar Pelangi, Rio Riza, Malcolm X, Spike Lee, The Clay Bird, filem dari Bangladesh arahan Tariq Masood, Tai Wom, filem arahan pengarah Filipina Blanty Mendoza yang highlight masyarakat Muslim Bajau di Filipina, Rindu Kami Padamu, Gari Nugroho dan banyak lagi lah. Ini hanya contoh ya. Jadi dalam kategori filem-filem ini, masyarakat Islam dipaparkan sebagai subjek, Muslims as subject,
Dan persoalan subjektiviti ataupun identiti Muslim ini selalunya ditunjukkan sebagai sesuatu yang kompleks, dinamik dan cosmopolitan, tidak statik ya. Kita lihat diri kita saya sudah, even sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh declare yang ini kita ni juga sudah Muslim secara turin ataupun 100%. Ini adalah is a process of becoming ya, proses menjadi Muslim itu. Identiti dan subjektiviti Muslim ni juga dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor dan aspek-aspek lain, terutamanya sejarah, negara, latar budaya, keturunan dan banyak lagi faktor-faktor lain. Kategori kedua pula melibatkan filem-filem yang berstatus sinema popular yang berhubung rapat dengan budaya popular seperti yang dah disebut tadi. Contoh yang terdekat adalah filem Islami ataupun filem religi di Indonesia itu, dan juga filem-filem dakwah Roma Irama tadi. Kategori kedua ini boleh dilihat dalam konteks sinema Malaysia kontemporari juga, yang ada percubaan untuk melakukan filem-filem serupa itu, seperti Syukur 21, Aku Masih Dara, Nur Kasih The Movie, 7 Petala Cinta, 99 Kali Rindu, Ustaz Mu Tunggu Aku Datang dan sebagainya. Dan jika diteliti, filem-filem ini memang tujuannya adalah bersifat komersial untuk meraih keuntungan, dan sebenarnya jika dilihat seperti filem Islami Indonesia itu, dia juga kalau dilihat betul-betul acuan dia, kerangka dia di sebalik label filem Islami atau religi itu adalah menggunakan juga acuan kerangka genre-genre yang lebih global sifatnya, yang popular yang sedia ada, seperti romance, cinta asmara itu, melodrama, romantic comedy dan sebagainya. Dan ini juga boleh dilihat dalam konteks filem-filem bergenre ini, label ini sebagai dalam satu mitos, kerana peranan status mereka sebagai bentuk budaya popular. Ada antaranya melibatkan dakwah sebagai mitos. Contohnya dalam filem-filem tertentu ini, watak utama lelaki itu, protagonis lelaki dia adalah sebenarnya watak yang warak. Jadi mitosnya adalah dia watak yang alim, warak ini, sampai semua gadis-gadis di ceruk rantau dan kampung ingin mengahwini dia. Jadi inilah, saya tidak mengatakan ini tidak bagus ya, tetapi ini juga boleh didebatkan dan boleh dianggap sebagai mitos, seperti juga genre-genre popular yang lain yang banyak memaparkan mitos. Bukan mitos hantu horror saja. Romantic comedy pun banyak mitos. Apa mitos romantic comedy? Mitosnya adalah selalunya ada happy ending. Itu mitosnya. Saya tidak katakan ini tidak bagus. Kadang-kadang bagus. Ya. Jadi ini bergantung. Dan kategori yang ketiga adalah filem-filem yang menyuntik elemen spiritual menerusi aspek sinema, medium sinema itu ataupun elemen sinematik tertentu bagi menyampai atau menzahirkan idea-idea falsafah tertentu tentang Islam, ketuhanan dan kemanusiaan. Contoh yang paling jelas adalah filem-filem Iran yang diarahkan oleh pengarah-pengarah tersohor Iran seperti Majidi, Abbas Kiarostami, Bahman Gobadi, Jafar Panahi, Muhammad Rasulullah dan banyak lagi lah. Majidi contohnya terkenal dengan banyak filem-filem dia yang sangat spiritual, membawa aspek spirituality yang mendalam, tetapi disampaikan dengan cara yang naratif dan cerita yang mudah, dan juga banyak menggunakan medium sinema itu. Walaupun filem-filem mereka ini dikatakan sebagai realist, minimalist, tak banyak menggunakan teknik-teknik yang canggih, tetapi saya melihat inilah pengarah-pengarah yang menggunakan medium sinema dan menguasai medium sinema dengan sebaik-baiknya untuk tujuan yang lebih spiritual. Ini contoh yang baik bagi saya lah. Kerana pengarah-pengarah Iran ini telah berbalik semula kepada fitrah medium sinema itu. Fitrah medium sinema ini sebab sinema ini adalah satu medium yang bermain dengan image bergerak yang saya sebutkan awal tadi. Jadi menggunakan medium sinema ini dan elemen-elemen yang ada itu untuk menyampaikan, menyalurkan, menzahirkan idea-idea falsafah tertentu ini. Dan filem The Willow Tree contohnya, arahan Majidi tentang seorang profesor buta itu mendapat penglihatan semula selepas pembedahan,
dia mendapati banyak kepayahan, kesusahan kerana dunia yang dilihatnya sekarang selepas dia buta itu tidak seindah sewaktu dia buta. Jadi ini antara persoalan yang disebut Tan Sri Dr. Rais Yatim tadilah, tentang penyerahan kepada Tuhan, submission to God. Majid telah menunjukkan betapa payahnya persoalan penyerahan kepada Tuhan ini. Jadi watak ini telah mengalami pelbagai transformasi, transformasi fizikal, emotional, mental, dan yang lebih hebat itu adalah transformasi spiritualnya itu. Sampai dia pertikaikan Tuhan. The Willow Tree, arahan Majid 2005. Filem-filem beliau yang lain juga sama ya. Banyak Baran, Children of Heaven, Call of Paradise. Banyak yang selari juga dengan tradisi Islam yang lebih mystical, Sufisme dan sebagainya itu, yang juga banyak diambil dari karya-karya dari puisi penyair Sufi Jalaluddin Rumi lah, tentang contohnya spiritual poverty, kemiskinan yang spiritual, yang banyak berdasari filem-filem arahan beliau Majid ini. Kertas kerja ini ingin merumuskan bahawa sinema boleh berfungsi sebenarnya secara ritual. Memang jelas kerana ditonton di dalam pawagam ruang gelap berkali-kali, berulang-ulang. Seperti juga genre, sinema itu ritual. Seperti juga agama, ada satu bentuk ritual dan juga spiritual. Ritual penontonan dalam ruang gelap, spiritualnya adalah kerana naratifnya, ideanya berdizahirkan yang dibantu oleh aparatus sinematik, iaitu teknik estetik stylenya menerusi layaran gambar bergerak itu tadi, moving image. Jadi hubungan sinema dan Islam ni tidak boleh dilihat secara preskriptif. Label-label yang secara preskriptif mungkin perlu lebih terbuka dan sedikit inklusif. Dan saya pribadi suka dengan wacana ini, walaupun saya masih belum menjumpai ataupun masih belum bersetuju tentang label sinema Islam ini, tetapi suka kerana ini satu proses dan perlu diteruskan. Salah satu sebabnya adalah wacana perbahasan dan kajian ini dapat terus dikembangkan. Persoalan takrifan sinema itu juga sama seperti takrifan dan aparatus wacana terhadap Islam itu sendiri, yang sekali akan berlaku perbezaan interpretasi dan pandangan pendapat. Kertas ini telah menghujahkan persoalan-persoalan ini sebenarnya secara tidak langsung adalah wacana bagi kerangka konsep dan teori genre itu sendiri. Sebab medium sinema itu sendiri adalah satu medium yang sangat dinamik. Dengan melihat genre itu, saya berharap kita sama-sama berfikir juga tentang bukan sekadar tentang genre sinema itu, tetapi juga tentang Islam itu sendiri dan tentang kehidupan kita secara menyeluruh. Genre dalam ruang lingkup yang luas, merentasi taksonomi klasifikasi terhadap semua karya seni seperti sinema. Dengan itu, dengan rasa rendah diri, saya tamatkan pembentangan kertas kerja hari ini. Okay.